Okey, kita teruskan ya. Kita terus perbincangan kita. Masih lagi dalam contoh 6, soalan nombor C. Okey, AB sudah cikgu terangkan dalam video sebelum ini. Okey, soalan C cikgu masih tidak sempat. Cikgu ulang sekali lagi. Okey, kita baca soalan. Soalan dia bagi tahu kamu nilai-nilai X yang mungkin apabila imejnya ialah 8. Dia sudah bagi tahu imej sama dengan 8. Bermaksud di sini imej sama dengan 8. Jadi apa yang dia mahu? Okey, kamu mesti ingat bila mana ada imej maka mestilah ada objek dia. Bila dia bagi imej, makanya apa yang perlu kamu cari adalah nilai objek. Nilai X di sini adalah refer kepada objek. Bila mana dia bagi tahu kamu nilai-nilai, bermaksud nilai-nilai ni ada banyak. Nilai-nilai ni ada banyak. Banyak ni apa maksud dia? Lebih daripada satu. Okey. Bila persamaan akuratik mungkin jawapan kamu mesti ada 2 objek. Okey, mesti ada lebih daripada satu. Okey, sekarang kita mau tengok macam mana mau selesaikan dia. Sama juga keluarkan persamaan dia. Okey. Kita pertama sekali kita keluarkan dia punya persamaan. Okey, image equal to fx. Okey, fx kita sudah tahu equal to 8. Okey. Di sini dia sudah bagi tahu kamu kan, image sama dengan 8. Gantikan sahaja. Okey. Macam mana dapat seperti itu? Okey, gantikan di sini. Okey, fx ini adalah image, gantikan sahaja tempat dia 8. Bila dah selesai, bila dah dapat begini, kamu tengok persamaan kamu. Okey, apa yang kita mahu? Dia suruh kamu cari nilai X kan? Ni nilai X ni. Okey? Tapi sebelum kamu cari nilai X, kamu kena tengok dulu persamaan kamu. Persamaan kamu ini tidak comel. Kenapa tidak comel? Sebab persamaan kamu ini mempunyai tanda bahagi. Ada pecahan. Bila ada pecahan, pertama sekali kamu kena selesaikan pecahan ni. Jangan bagi kamu punya persamaan ada pecahan. Jadi macam mana kita nak hapuskan pecahan itu? Kita ada banyak step. Okey, contoh step yang pertama cikgu mau ajar kamu. Okey. Equal to 3x plus 5 per dengan x. Okey, sekarang kita mau hapuskan pecahan ataupun menghapuskan yang di bawah. Yang di bawah sekarang ini adalah nilai x. Macam mana mau hapuskan yang bawah? Okey. Jadi, kita tambah saja nilai x di sini. X bila dipotong dia akan terhapus, betul tak? Okey, x bila dipotong akan terhapus. Bila mana yang di sini kamu tambah nilai x. Kawan-kawan dia yang lain ni juga kamu mesti tambah. Maknanya di sini juga kamu mesti ada nilai x. Dan di sini juga kamu mesti tambah nilai x. Bila mana di sini ada x, kawan-kawan dia juga ni mesti ada x. Okey, yang ini sudah terhapus. Jadi kamu akan dapat 8x. Dia darab kan, kurungan ni maksud dia darab. Darab maksudnya kasih rapat sahaja. 8x. Okey, 3x darab dengan x. X darab dengan x. Kamu akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan 5. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, bagi yang tidak faham seperti itu, kamu boleh tengok. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Cikgu mau terang dekat kamu menggunakan kaedah okey, kaedah. Kita tengok kaedah apa yang cikgu guna. 8 sama dengan 3x tambah dengan 5 per x. Sama sahaja. Okey, sekarang x ini berada di bawah. Bila di bawah dia adalah bahagi. Bahagi singkatan katanya adalah bagi. Dia akan bagi. Bagi kepada siapa? Bagi kepada kawan-kawan dia. Mana kawan dia? Ini kawan dia. Ada lagi kawan dia? Ada lagi. Okey, kalau di sini ada lagi lah. Kalau di sebelah sini ada lagi, dia akan bagi kepada semua. Bila dia bagi kepada kawan dia, diri dia akan terhapus. Bila dia bagi kepada kawan dia, diri dia akan terhapus. Dan bila dia bagi kepada kawan dia, asalnya dia di bawah. Bila dia bagi, dia akan berada di atas. Bila dia bagi kepada kawan dia, asalnya dia bahagi. Bila dia bagi, dia akan bertukar menjadi darab. Darab simbol dia adalah kurungan. Okey, dia jadi macam ginilah. Okey, sama juga dengan konsep ini sebenarnya. Okey, jadi 8 darab x, kamu dapatlah 8x. 3x darab dengan x, kamu dapatlah 3x squared plus 5. Bila dia bagi kepada kawan dia, diri dia akan hilang. Okey, sama saja. Sama ada kamu mau faham cara ini kah ataupun cara ini kah, sama
sama sahaja. Okey, seterusnya. Kita tengok seterusnya. Okey, kamu dapat seperti ini. Sudah cikgu huraikan tadi. Kita hapuskan dulu dia punya pecahan ni. Okey, bila dah dapat seperti ini, kamu kena pastikan, kamu kena bentukkan dia dalam bentuk persamaan kuadratik. Bentuk persamaan kuadratik. Apa maksud bentuk persamaan kuadratik ni? Okey, yang ni kamu belajar dalam matematik moden. Kamu sudah belajar dalam matematik moden. Yang mana kamu perlu jadikan persamaan ini kosong. Mesti wajib sama dengan kosong. Sebelah ada kumpulkan semua nilai di sebelah. Maknanya nilai di sini kosong. Okey, di sini dia tiada tanda, betul tak? Kalau dia tiada tanda, tandanya adalah positif. Bila dia pindah ke sebelah, bila dibuang ke seberang, positif. Bila buang ke seberang, dia akan jadi negatif. Kamu akan dapat okey, seperti ini. Okey, positif bila buang ke seberang, dia akan jadi negatif 8x. Okey, kamu kena susun ikut susunan. Ikut susunan general form bagi quadratic function. Apa dia general form dia? General form dia adalah 0ax squared plus bx plus c. Apa maksud dia? Kuasa tertinggi di depan. Yang ni tiada kuasa, dia tidak tulis kuasa sebenarnya. Dia adalah kuasa 1. Kuasa 2, kemudian yang mempunyai kuasa 1, kemudian yang tidak mempunyai nilai x. Sebenarnya di sini kuasa kosong sebenarnya. X kuasa kosong. Tapi x kuasa kosong ni bila tekan kalkulator, dia nilai dia adalah 1. Dia tidak tulis. Jadi yang ni tidak tulis sebenarnya. Yang tiada nilai x. Kalau ikutkan sebenarnya, yang ni adalah x kuasa kosong. Ikut susunan dia. Jadi bila kita mau ikut susunan, x kuasa 2 di depan, yang mempunyai 1 sahaja x ni di tengah. Yang ini pindah ke belakang. Okey, apa akan jadi dengan dia? Dia akan jadi seperti ini. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey. Maknanya yang ni, okey, dia akan berada di tengah ni. Okey, bila dah dapat persamaan lengkap ini, yes, ini adalah general form bagi quadratic function. Okey, bila dapat begini, okey, quadratic function, kita mau dia cari dia punya faktor ataupun cari dia punya punca. Okey, yang ni kamu kena belajar teknik menggunakan kalkulator. Kalkulator ni kamu sudah belajar juga dalam matematik moden. Jadi cikgu tidak mau sentuh lah. Jadi macam mana kita mau tengok. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 2 kurungan seperti ini. Okey, kamu akan dapat 2 kurungan seperti ini. Okey, macam mana mau selesaikan dia? Sebenarnya kurungan yang pertama ni, kurungan yang pertama ni adalah sama dengan kosong. Kurungan yang kedua juga adalah sama dengan kosong. Apa maksud dia? Okey. Kurungan yang pertama sama dengan kosong. Kurungan yang pertama sama dengan kosong. Dan kurungan yang kedua juga sama dengan kosong. Soalan dia kata dia mau nilai-nilai x. Jadi selesaikanlah nilai x. Kita mau nilai x. Okey, jadi negatif 5 ni kita buang ke seberang. Okey, apa maksud dia di sini? Kita mau nilai x. Negatif 5 ni kita tidak mau. Kita buang ke seberang. Negatif 5 bila buang ke seberang dia akan jadi positif. Dapatlah seperti ini. Okey, bila dah selesai seperti ini, kita mau cari nilai x. Apa yang kita tidak mau? Kita tidak mau 3. Okey. 3 dengan x ni dia rapat. Kalau dia rapat, dia adalah darat. Okey, darat. Bila pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Jadi, apakah jawapan bagi x? Jawapan bagi x adalah okey, 5/3. 3 bila pindah dia akan jadi bahagi. Bahagi bermaksud dia berada di bawah. Okey, selesai yang pertama. Kita tengok kurungan yang kedua. Kurungan yang kedua sama juga kita mau cari nilai x. Kita tidak mau negatif 1. Jadi negatif 1 pindah ke seberang dia akan jadi positif. Dia akan jadi positif. X equal to 1. Okey, selesailah soalan C. Okey. Tanpa membuang masa lagi, kita tengok contoh seterusnya. Okey, bagi contoh seterusnya, contoh 7, nilai bagi, okey, dia bagi kamu persamaan ini. Okey, sekarang soalan kita, dia ada nilai, kamu tengok persamaan, tengok persamaan kita ada fx equal to modulus x minus 3. Okey, tanda pagar ini, yang mempunyai tanda pagar ini adalah tanda modulus.
Yang ni kita panggil namanya adalah modulus. Tanda pagar ni dengan syarat dia ada di sebelah depan dan di sebelah belakang. Dia mesti terkurung. Apabila terkurung, dia namanya adalah modulus. Apa fungsi modulus ni? Fungsi modulus ni, apa-apa saja nilai yang ada negatif di dalam pagar ini, dia akan menjadi positif. Contohnya apa? Contohnya fx equal to negatif 8. Apa-apa sahaja yang berada di dalam kurungan ini, dia akan menjadi positif. Jawapannya akan jadi 8. Dia tidak akan jadi negatif 8. Tetapi, sama juga kalau yang di dalam kurungan ini adalah negatif 10. Jawapan dia kita tidak baca negatif. Modulus ni pagar dia menjadikan seorang jahat itu menjadi baik. Negatif 10 ni jahat. Dia akan jadi baik. Dia akan jadi baik. Dia akan jadi positif. Itu fungsi modulus. Kita tengok macam mana kita mau selesaikan soalan A. Soalan A, nilai bagi F negatif 2 dan F4. Kita tahu yang berada di dalam kurungan ini, sudah cikgu bagi tahu tadi, di dalam kurungan ini adalah objek. Bila mana objek, dia sudah bagi objek sama dengan negatif 2, apa yang dia mau? Yang dia mau adalah image. Diselesaikanlah saja. Maknanya di sini, sudah kita tahu tadi kan, yang ni yang di tengah ni adalah objek. Objek dia adalah X. X sama dengan negatif 2. Kita punya persamaan, gantikan saja. Ini persamaan kita, apa yang perlu kamu buat, kamu gantikan saja dalam persamaan kita, X sama dengan negatif 2. Gantikanlah saja. Seterusnya kita kiralah, kita selesaikan 2 darab negatif 2 tolak dengan 3. Kamu akan dapat negatif 7. Ni 2 darab negatif 2, 4, negatif 4, negatif 4 tolak dengan 3 dapat dah 7. Cikgu ulang sekali lagi. Apa-apa sahaja yang berada di dalam pagar ini, yang jahat akan menjadi baik. Negatif 7 ni dia jahat. Apabila dimoduluskan, apabila dipagarkan dia akan menjadi baik. Dapatlah jawapan dia adalah 7. Maknanya objek dia adalah negatif 2 dan image-nya adalah 7. Itu maksud dia. Kita tengok soalan seterusnya. Dia mahu apa? F4. F4 juga sama. X equal to 4. Masukkan dalam persamaan. Gantikan nilai X dengan 4. Jadi 2 darab 4, 8. 8 tolak dengan 3, jawapan dia adalah 5. Yang di dalam kurungan ini, di dalam pagar ni, di dalam modulus ini, dia sudah baik. Bila dia sudah baik, baiklah dia. Lagilah dia baik. Jadi jawapan dia adalah fx equal to 5. Seterusnya kita tengok soalan B. Nilai-nilai X dengan keadaan. Dia suruh cari nilai-nilai X dengan keadaan. Dengan keadaan apa? Kita tengok sebelum ini contoh dia. Nilai-nilai X dengan keadaan fx equal to 5. Cikgu tak habis soalan cikgu ni. Dengan keadaan X equal to 5. Dia sudah bagi kamu. Dia sudah bagi kamu. Fx sama dengan 5. Fx sama dengan 5 ni kamu kena ingat. Fx ini adalah image. Maknanya 5 ini adalah image. Gantikan tempat dia saja. Gantikan tempat dia. 5. Fx ni apa? Ni fx ni. Gantilah, masukkan ni. Fx kita ini. Letak sini sahaja. Kemudian sama dengan 5. Bila kamu nak buat, bila kamu dah dapat begini. Sekarang kita mau cari nilai X. Ini nilai X. Ini adalah nilai X. Sekarang kita mau buka nilai, mau buka pagar dia. Bila buka pagar dia, nilai di sebelah ni akan menjadi positif negatif. Tanda modulus ni, bila kita mau bukakan pagar dia, dia akan jadi di sebelah dia, dia akan pergi ke sebelah, dia akan jadi positif dan negatif. Dia akan ada dua-dua tanda. Satu positif dan satu lagi negatif. Ini maksud dia. Bila kita buka pagar, satu jawapan adalah positif 5 dan satu lagi jawapan adalah negatif 5. Bila kita mau buka pagar, jawapan dia ada satu nilai positif dan satu nilai negatif. Itu fungsi modulus. Fungsi modulus, bila kita mau tukar, bila kita mau buka dia punya tanda,
mesti ada satu nilai positif